رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. أما بعد، صاحب الفضيلة yang dikasihi dimuliakan bahagia Fadil Ustaz Khairul Nizam, sahibul majlis, yang terlalu memuliakan saya. Sebenarnya saya bukan guru, ya. Saya juga belajar daripada Ustaz Khairul Nizam dan kagum dengan usaha yang dijalankan, dan sangat suka cita dapat bergabung dengan ahbab, ya, terutama daripada tubuhan Ar-Rashid, khususnya dalam program yang sangat hebat ini, ya. InsyaAllah sebagai salah satu langkah ke arah festival selawat. Dan ketika mana Ustaz Khairil, PIC program ini menghubungi untuk bergabung, saya rasa ini satu peluang untuk berada bersama dengan para ahbab, para masyayikh, sedangkan kita tidak selayaknya berada di situ. Jadi terima kasih banyak atas husnuzon pada Ustaz Khairul Nizam dan juga ahbab. Dan pada malam ni kita semua nak mengambil pedoman. Tajuk ini sangat bagus. Tajuk ini sangat penting untuk kita bicarakan. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada ruang-ruang yang Ustaz Khairul Nizam boleh tambah, mohon untuk tambahkanlah, insyaAllah. Buat manfaat kita bersama. Ahbabuna fillah, para asatizah, ahbab yang dimuliakan Allah SWT. Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, ketika mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menegaskan, seolah-olah Nabi kita menyatakan pendirian baginda di atas di dalam kehidupan ini. Jadi kita ni, orang-orang yang hebat ni pasti dia ada pendirian, mesti dia ada pegangan, ya. Hanya orang-orang yang orang yang hidupnya seumpama lalang, dia tiup ke kanan, dia ke kanan, dia tiup ke kiri, dia ke kiri, dia tak ada pegangan, itu bukan orang yang hebat, bukan orang yang berjaya. Orang yang berjaya ialah orang yang dia ada pendirian, dan dia tahu pendirian dia betul, dan dia berpegang dengannya walaupun apa jua cabaran. Di dalam ayat Al-Quran, surah Yusuf ayat yang ke-108, ayat ni jadi panduan kita untuk topik pada malam ni. Allah Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah jalanku. Maka kehidupan kita ini ialah umpama seseorang yang melalui jalan menuju kepada destinasi. Bermula daripada saat kita lahir, maknanya kita sedang berada di atas satu landasan, satu jalan. Sama ada kita nak teruskan perjalanan itu, ataupun kita tak nak bergerak, nak duduk di tempat yang sama. Tetapi kemuncak daripada perjalanan itu ialah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menegaskan kepada kita, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalan Nabi SAW? Jalan yang baginda sebutkan ini ialah apa? Jalan dakwah. Nabi menghuraikan, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Jalanku ialah apa? Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni kepada agama Allah. Kepada Allah, yakni kepada agama Allah. Ala basiratin, dan jalan Nabi SAW itu bukan jalan yang samar-samar.
tapi jalan yang jelas, jalan yang terang benderang, yang nyata dengan segala bukti-buktinya, ala basiratin. Dan orang-orang yang berada di atas jalan Nabi SAW ini siapa? Iaitu Nabi SAW dan juga sesiapa saja yang mengikuti baginda. Ini satu berita baik kepada kita. Mudah-mudahan selepas daripada kita mendengar tajuk ini, semakin kuat keazaman kita untuk kita meneruskan dakwah dan usaha dakwah yang Nabi tinggalkan kepada kita ni. Kenapa? Inilah dia bekal untuk kita terus berada di atas jalan Nabi SAW. Ana wa manittaba'ani, aku dan sesiapa sahaja yang mengikuti jejak langkahku. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala i'tiqad dan kepercayaan yang tidak layak kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku di kalangan orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahbabuna fillah, dulu kami waktu belajar, kita duduk dengan para masyayikh yang mereka menjadikan jalan ilmu itu adalah daripada jalan dakwah. Mengajar ilmu itu adalah dakwah mereka. Sebab itu waktu kami dulu duduk di Mesir, dan juga ada guru-guru yang daripada Yaman, guru-guru daripada Syria, mereka ni Masya Allah ketika menyampaikan ilmu, kita tengok kesungguhan dia menyampaikan ilmu tu. Sampaikan ada yang ketika datang mengajar, datang naik public transport, public transport sama-sama dengan pelajar sekali, kan. Sehingga kan kita tengok Allah suhudnya, kan. Tapi kesungguhan mereka tu, kesungguhan mereka dalam menyampaikan ilmu itu. Kenapa? Menyampaikan ilmu ini salah satu daripada dakwah Nabi SAW. Ini bahkan dia dikira sebagai yang paling utama sekali, mengeluarkan manusia daripada kejahilan, daripada kegelapan kepada cahaya. Walaupun zahir mata kita melihat keadaan mereka yang sangat sederhana, tetapi Allah Ta'ala campakkan dalam hati anak-anak murid yang melihat ni kagum, perasaan kagum dan takzim kepada guru. Masya Allah, hebatnya. Dia tak perlu kata untuk pakai pakaian yang gah, ataupun tak perlu kepada untuk nak memperlihatkan perhiasan kemegahan, tapi dengan sifat zuhud dan sifat qanaah dia tu membuatkan kita rasa kagum dan hebat. Jadi memang orang-orang yang duduk atas jalan Nabi SAW ini, Allah Ta'ala akan muliakan mereka. Allah Ta'ala akan muliakan mereka. Baik. Usaha dakwah yang Nabi SAW laksanakan sepanjang hayat baginda, bermula daripada baginda dilantik menjadi Rasul, dakwah itu tertanggung di atas pundak Nabi SAW, dan tugas itulah yang menyebabkan Nabi kita diperangi. Orang-orang Mekah bukan memerangi Nabi kerana Nabi berakhlak mulia, kerana pelik kalau orang jadi baik, semua orang pun suka, semua orang pun senang, tiba-tiba ada orang yang suruh Nabi berhenti. Mereka bukan suruh Nabi berhenti daripada berakhlak mulia. Mereka bukan suruh Nabi kita berhenti daripada menyantuni sesama masyarakat, bukan. Tetapi mereka sehingga menawarkan kepada Nabi satu ketika wakil daripada musyrikin Mekah, ketika mana dia dah tak tahan dengan Nabi SAW punya seruan tu, mereka lantik seorang yang paling senior di kalangan pemuka-pemuka Quraisy ni, musyrikin ni, untuk berunding dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi ayah kepada Khalid bin Al-Walid ketika itu dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW dan berunding. Kata dia, wahai Muhammad, seluruh pembesar-pembesar menghantar aku untuk berunding dengan engkau. Jadi supaya engkau tinggalkan kerja-kerja menyeru manusia kepada tauhid, berhentilah. Dan kami sebagai imbalan, sebagai balasan, kami akan berikan apa saja yang kau nak. Kalau kamu mahu kami jadikan kamu raja, kami akan jadikan kau raja. Ataupun kalau kau nak jadi orang kaya, kami kumpulkan kekayaan Arab ini seluruhnya, kami beri kepada kamu. Ataupun kamu nak apa? Kalau kamu nak wanita,
kami akan cari wanita Arab yang paling cantik, ya, yang paling apa namanya golongan yang bangsawan, kami kahwinkan kepada kamu. Kan? Dengan syarat kamu berhenti daripada menyeru manusia. Maka ketika itu, ya, Nabi kita SAW membalas respon kepada tawaran musyrikin tadi, kata baginda, ya, dengan satu kata-kata yang membuatkan orang-orang musyrikin terdiam dan mati hujah. Kata Nabi SAW, "Law wada'tum asy-syamsa biyamini wal qamara fi yasari," kalau kamu letakkan kepada aku ni matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, ala an atruka hadzal amra, supaya aku tinggalkan kerja dakwah ini, kamu nak bagi kepada aku bukan jadi raja, bukan dapat harta kekayaan yang paling banyak, bukan dikahwinkan wanita paling cantik, bukan, lebih daripada itu lagi, ya, umpama matahari di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, ya, seluruh kekayaan bumi ini diberi kepada Nabi SAW untuk tinggalkan dakwah ini. Kata Nabi SAW, lan atrukahu, aku sekali-kali tak akan tinggalkan. Ya, sama ada dakwah ini akan berterusan ataupun aku meninggal dalam usaha menjalankan dakwah ini. Ya. Maka perkataan Nabi SAW itu menyebabkan orang musyrikin semua mati hujah, kan? Mana sampai bila-bila pun kita tak akan dapat menyekat Muhammad SAW daripada dakwah baginda. Dan Nabi kita berhadapan dengan ujian dan cabaran dalam dakwah. Dakwah ni bukan jalan yang senang, tapi dia penuh dengan ujian dan cabaran. Sunnatullah, bagi orang yang buat dakwah, dia akan diuji. Ujian tu macam-macam lah. Ada ujian kesenangan. Zaman kita sekarang dia banyak ujian kesenangan. Kalau zaman dulu ujian kesusahan, dipulaukan, disakiti, dihina, diejek, dicerca, difitnah, macam-macam lah ujian. Tapi mereka tetap istiqamah. Kerana itu dakwah ini adalah tunjang agama. Dakwah adalah tunjang agama. Sekiranya dakwah berhenti, maknanya agama ni akan berhenti. Tidak akan ada lagi orang menyembah Allah Ta'ala atas muka bumi ini kalau berhenti dakwah. Bukan kita nak masukkan, maksudnya apa begini, bukan nak berkata Allah berhajat kepada dakwah, itu bukan. Bukan Allah berhajat kepada dakwah, itu bukan. Ya, Allah Ta'ala, kalau seluruh manusia ni tak sembah Allah pun, Allah Ta'ala tak berkurang kehebatan Allah. Kan? Tapi nak beritahu betapa manusia ni perlu kepada dakwah. Sebab apa? Manusia perlu kepada agama. Ya, manusia perlu kepada agama lebih daripada keperluan kita kepada makan minum. Sebab kalau kita tak makan, tak minum, kita mungkin mati. Kan? Mati, habis, selesai. Tapi kalau tak ada agama, kita mati dalam keadaan hidup kita tak ada pedoman, akhirat esok dibangkitkan, kita masuk neraka. Maka agama tu benda paling penting yang akan menyelamatkan kita. Dan dakwah itulah yang akan meneruskan kelangsungan agama itu. Sebab itu dakwah ni tak boleh berhenti. Dan dia adalah khususiyah, keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang Allah tak bagi kepada mana-mana umat Nabi yang terdahulu. Kerana Nabi terdahulu ketika mereka hidup, umatnya mengambil faedah, mengambil ajaran agama daripada mereka, daripada para anbiya. Ketika Nabi-Nabi itu wafat, maka habis. Yang mana saki-baki orang-orang yang beriman dengan Nabi tersebut, dia akan mengamalkan untuk kehidupan dia sehingga dia wafat, sehingga dia mati. Kemudian sebab itulah anak-anak cucu kepada mereka ni kembali balik kepada kufur. Kembali balik kepada kufur. Ada yang dia ingat nenek moyang saya dulu orang agama. Kan? Agama dah tak sampai pada mereka, tapi mereka tahu nenek moyang kami dulu orang agama. Itu yang ada yang buat berhala, ada yang puja patung nenek moyang mereka. Sebab apa? Dakwah itu berakhir dengan wafatnya para anbiya. Tetapi tidak dengan umat Nabi Muhammad SAW, umat kekasih Allah, sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijatin nas, kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Selepas kewafatan Nabi SAW, sahabat-sahabat semua faham tanggungjawab dakwah ini dan mereka sambung teruskan usaha dakwah Nabi SAW sehinggalah agama sampai kepada kita. Kalau tidak, kita akan jadi macam umat-umat terdahulu. Jauh jarak antara kita dengan Nabi kita, kan? 1400 tahun, kan?
berapa generasi tu nak sampai Islam kepada kita, kan? Tak pernah berhenti. Bahkan setiap generasi akan ada saja orang-orang yang sanggup korbankan kesenangan mereka, sanggup korbankan masa mereka, korbankan harta mereka, supaya nak bagi sampai agama Islam kepada kita pada hari ini. Kalau tidak dengan sebab dakwah mereka, yang diteruskan, kita hari ini mungkin hidup di kalangan orang yang sesat, yang tak kenal kepada Tuhan, tak kenal kepada Allah SWT. Jadi itu keistimewaan dakwah. Jika kalau kita melihat Nabi SAW pernah menyebutkan tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kan? Sayyidina Abu Bakar, Nabi kita kata apa? Kalau diletakkan iman seluruh umat ini di sebelah timbangan, iman seluruh umat Nabi Muhammad letak di satu timbangan neraca, dan diletakkan iman Sayyidina Abu Bakar di timbangan yang sebelahnya, nescaya la rajahat kaffatu iman Abu Bakar, nescaya akan beratlah timbangan iman Sayyidina Abu Bakar. Mana kita semua ni berhimpun semua, letak ada satu timbangan, masih tak boleh menandingi iman Sayyidina Abu Bakar, seorang dia sahaja, kan? Radhiyallahu ta'ala anhu. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar ni. Cuba kita fikir, apakah memang tak akan ada ke orang yang boleh buat amalan yang lebih hebat daripada Sayyidina Abu Bakar? Kan? Takkan ada ke? Kalau kita fikir secara logiknya, kan, dengan segala jenis ilmu dan teknologi yang ada pada hari ini, kita boleh buat amalan yang mungkin lebih hebat daripada Sayyidina Abu Bakar. Contoh ulama ajar kepada kita kaedah-kaedah kita nak tambah baik amalan agama. Contoh, ada zikir-zikir yang kalau kita baca sekian-sekian zikir, pahalanya lebih banyak daripada orang yang berzikir sepanjang hari, contohnya. Contoh kita ambil kalimah apa? Zikir subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Itu power zikir tu, kan? Subhanallah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, sebanyak bilangan makhluk Allah SWT, dan sebanyak bilangan waridha nafsi, dan seluas keridaan Allah SWT, wa zinata arsy, dan seberat timbangan arash Allah, wa midada kalimati, dan sebanyak bilangan ilmu Allah. Maknanya tak terhitung. Tapi kalau kita baca zikir itu pun sepanjang hari, tetap tak boleh menandingi iman Sayyidina Abu Bakar. Wah, kan? Hebat betul. Tahu tak sebab apa rahsia dia? Hatta kalau kita sehari semalam beribadat tanpa tidur, Sayyidina Abu Bakar mungkin dia tidur, kan? Kalau kita berpuasa sepanjang tahun pun, Sayyidina Abu Bakar mungkin ada hari-hari yang beliau mungkin tak berpuasa. Tetap kita tak boleh menandingi iman Sayyidina Abu Bakar, kan? Kalau boleh buat, kan? Sebab apa? Antaranya ialah sebab dakwah. Sebab dakwah. Ini kelebihan dakwah ni ialah orang yang pertama, as-sabiqun al-awwalun, orang yang dahulu mula-mula buat kerja dakwah, dia akan sentiasa dapat pahala orang yang kemudian. Jadi kalau kita hari ini buat ibadat pun, pahala kita masuk akaun Sayyidina Abu Bakar juga. Jadi sampai bila-bila pun, sampai kiamat pun, kita tak akan boleh nak menandingi Sayyidina Abu Bakar dari segi darjat dan kelebihan, kan? Sebab tu itu kelebihan dakwah. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menjadi petunjuk kepada orang lain untuk orang berbuat kebaikan, maka dia seperti orang buat kebaikan. Dia menunjuk saja, kan? Kita bagi nasihat kepada kawan kita untuk bersedekah. Yang bersedekah kawan kita, tapi kita juga dapat pahala sedekah. Kita nasihatkan kawan kita supaya dia rajin menuntut ilmu, dan dia masya-Allah istiqamah menuntut ilmu. Tiap kali dia pergi pengajian, dengan sebab nasihat kita itu, maka kita dapat pahala dia pergi menuntut ilmu. Dan begitulah kepada seluruh urusan ibadat, seluruh urusan agama. Jika kita menyeru dan menjadi petunjuk kepada dia untuk buat kebaikan, maka pahala kebaikan yang orang buat disebabkan petunjuk kita tu, kita dapat pahalanya. Maka begitulah pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang mula-mula beriman dengan Nabi SAW. Jadi orang yang beriman selepas daripada beliau, semua masuk di dalam
kantung pahalanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kan? Sebab itu ini kelebihan dakwah. Para masyayikh, para ulama menjadikan ini sebagai motivasi mereka untuk kadang-kadang meninggalkan urusan pekerjaan, meninggalkan urusan yang lain demi semata-mata untuk nak jalankan dakwah. Kan? Ada orang yang dia dakwah full time. Orang tadi kerja apa? Berdakwah. Buat part time ke full time? Dia kata tak ada part time. Dakwah full time. Semua kehidupan dia adalah untuk dakwah. Itu Masya Allah. Dengan ilmunya, dengan kefahamannya. Untuk dakwah ni adalah jalan hidup kita. Nabi SAW sebut kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radiyallahu ta'ala an, kata baginda Nabi SAW, ya Ali, wahai Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, kalaulah Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada seseorang dengan sebab engkau, nescaya itu lebih baik daripada harta yang paling mahal. Humurun na'am tu unta merah, tu kiasan kepada harta yang paling mahal. Kita hari ni mungkin Ferrari merah lah, kan? Kita nak kata benda ni mahal, sangat berharga. Kita menjadi sebab tunjuk kepada seseorang, itu seorang sahaja menjadi seolah mendapat kekayaan yang paling mahal. Mendapat kekayaan yang paling mahal. Hadis ini diceritakan ketika mana peristiwa peperangan. Saya tak ingat peperangan apa. Barangkali peperangan Ahzab ataupun salah satu dari peperangan yang mana Nabi SAW kata kepada para sahabat, esok aku akan bagi panji-panji ini, maksudnya orang yang akan mengetuai kita punya peperangan ni, kepada seorang pemuda. Dan esok aku akan bagi panji-panji ini kepada seseorang, dia adalah seorang pemuda yang mana Allah SWT akan memberikan kemenangan di atas tangannya. Jadi pada malam tu sahabat-sahabat semua tidur, tak lena tidur. Siapalah yang akan dapat panji-panji tu, kan? Masing-masing berteka-teki lah. Kan, aku ke, layak ke aku, kan? Jadi esok-esok bila pagi-pagi hari, Nabi kita pun ketika menghimpunkan sahabat, Nabi tanya, mana Ali? Di mana Ali? Kata sahabat, Sayyidina Ali tak ada, dia sakit mata. Dia ada di khemah dia tak ada sebab dia sakit mata. Kata Nabi, panggil dia. Ketika dipanggilkan, datang Sayyidina Ali, Nabi pun berludah di dalam mata Sayyidina Ali. Berkat ludahan Nabi SAW itu, maka sembuh serta-merta penyakit itu. Bahkan kata Sayyidina Ali, mata yang diludahi oleh Nabi SAW itu lebih terang daripada mataku yang sihat sebelum ni. Dan yang sakit tu, berkat ludah Nabi menjadi lebih terang daripada mata yang satu lagi. Dan selepas itu Nabi ambil panji-panji, Nabi berikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan Nabi sebutkan hadis itu, wahai Ali, esok kamu akan pergi berperang. Di sebelah sana ada musuh. Nabi nak beritahu kepada para sahabat bahawa dalam peperangan pun sebenarnya tujuan dia adalah dakwah. Bukan kita berperang kerana nak rampas harta musuh, bukan kita berperang kerana kita nak jajah tanah mereka. Itu bukan wawasan Islam. Bahkan Islam tak pernah pun menyebutkan ketika menang dalam peperangan, negara itu kami jajah ataupun negara itu kami takluk. Tak ada. Dalam Islam disebut perkataan fathu islami. Dan Islam ni bila dia pergi pada satu negara, dia membuka negara itu masuk ke dalam rahmat, masuk ke dalam keredaan Allah SWT. Dan Islam ni membuka. Dan apabila pergi berperang, tujuan peperangan itu adalah untuk dakwah. Nabi kata pada Sayyidina Ali, kamu pergi berdakwah. Sebab itu seruan panglima-panglima tentera di kalangan para sahabat ketika mereka pergi berhadapan dengan musuh, dia akan seru dulu. Dia kata, aslim taslam. Yu'tikallahul ajra marratain. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Kamu ikut seruan kami masuk Islam, kamu selamat. Dan Allah bagi kepada kamu pahala 2 kali ganda. Kan? Harta kamu selamat, darah kamu selamat, tanah air kamu selamat. Kan? Mana peperangan itu bukan semata-mata untuk nak dapatkan harta rampasan, tidak. Dia untuk dakwah. Melainkan pihak sana tak terima. Maka ketika itu dakwahnya ialah dengan peperangan, dengan mata pedang. Baik, balik kepada maksud daripada dakwah tadi. Dakwah ini adalah jalan hidup kita. Jalan. Ketika Nabi kita sebutkan
hadhihi sabili, inilah jalanku. Ahbabuna fillah, kita adalah seorang yang sedang melalui satu jalan menuju kepada Allah. Suatu ulama-ulama dalam bidang kesufian, sehingga mereka ketika mengarang kitab, banyak kitab-kitab yang letak judul, contoh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, beliau menulis kitab, beliau huraikan daripada kitab Ihya Ulumuddin ataupun ringkasan Ihya Ulumuddin dengan beberapa kitab, ikut dia punya level ringkasan. Ada yang dinamakan di sana Hidayatus Salikin, kan? Hidayatus Salikin, petunjuk bagi orang-orang yang salik, yang berjalan melalui jalan menuju kepada Allah. Kemudian ada Siyarus Salikin, kan? Siyarus Salikin, jalan-jalan bagi orang yang salik kepada Allah Ta'ala. Banyak, dan itu semua menunjukkan kepada kita bahawasanya kehidupan kita ni adalah umpama melalui jalan yang menuju kepada Allah SWT. Jadi jalan yang mana yang menyampaikan kita kepada Allah, tak lain tak bukan ialah jalan dakwah. Dakwah. Bahkan kata guru kami dulu waktu belajar, dakwah ni dia bukannya pilihan. Dakwah ni bukan pilihan. Kata mereka dakwah ni bukan pilihan. Kalau pilihan ni kita kata, saya tak berminat lah, saya kerjaya sebagai pendakwah itu mungkin pilihan. Saya tak nak jadi pendakwah, kan? Saya nak kerja makan gaji. Mungkin pada pandangan, pada kefahaman kita. Tapi kerja dakwah tu dia bukan pilihan. Buktinya ialah apa? Ketika Nabi kita menyebutkan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Apa maksudnya? Seperti kita faham dalam dakwah tadi, iaitu apabila nasihat itu terhenti, maka terhentilah agama. Apabila dakwah itu tidak diteruskan, maka terputuslah kesinambungan agama. Jadi nak tak nak, kita kena jalankan dakwah, kan? Walaupun dalam keadaan kita tak perasan, kita tak sedar. Ayah mendidik anak-anak dia, menasihati dia, mengajar kepada dia fardu ain, mengenal kepada Allah. Itu dakwah. Itu dakwah. Kita, kawan-kawan kita di pejabat, sama-sama kerja. Kawan kita nampak malas sikit, kerja dia tak selesai. Kita nasihat dia supaya dia buat kerja dengan baik, amanah, nanti rezeki berkat, kan? Itu dakwah. Sebenarnya apa sahaja seruan kepada kebaikan itu adalah dakwah, kan? Apatah lagi kalau keseruan itu adalah bawa kita kepada Allah SWT. Itulah maksud sebenar daripada dakwah. Cuma bila kita tahu kepentingan dakwah dan kita buat dakwah, dakwah ni kata guru-guru kami, para masyayikh, sebelum kita dakwah kepada orang, kita dakwah pada diri kita dulu. Gitu. Lebih kurang begitulah maksud. Saya tak pandai nak menggunakan bahasa-bahasa yang bombastik, kan? Maksudnya apa? Sebelum kita nak dakwah kepada orang, kita dakwah pada diri kita dulu, kan? Kenapa? Kalau kita tak berjaya untuk mendakwahkan diri kita dengan maksud mengislahkan, memperbaiki diri kita, akhlak kita, ibadat kita, macam mana kita nak orang yang kita seru tu terkesan dengan kata-kata kita, kan? Kalau kita sendiri, saya sendiri, apa yang saya sebut saya tak boleh buat, saya tak boleh nak aplikasikan apa saya sebut, macam mana kita nak mengharapkan orang lain mengamalkan apa yang kita sebut? Masya Allah. Jadi kalau gitu, secara tak langsung, orang yang buat dakwah pasti orang baik, pasti akan jadi orang baik. Betul, kan? Sebab apa? Dalam Quran menyebutkan antaranya apa? Dalam surah Saf, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu perkara yang kamu sendiri tak buat? Jadi kita tahu kepentingan dakwah, kita kena buat dakwah. Dan dalam masa yang sama, orang buat dakwah, dia tak boleh biar diri dia menyalahi apa yang dia seru. Secara tak langsung, kita akan jaga tingkah laku kita, kita akan perbaiki diri kita.
kita akan perindahkan akhlak kita. Kan? Dia bukannya kita buat akhlak kita tu baik kerana kita bermuka-muka, kita hipokrit, bukan. Kerana itulah dakwah. Itulah makna dakwah yang semua. Para masyayikh dalam bidang dakwah dulu, waktu di Mesir, saya suka ikut masyayikh jamaah dakwah atau tabligh. Jadi itu yang mereka tekankan ketika kita duduk bersama dengan mereka, katanya dakwah ni untuk diri kita sebelum orang lain. Dakwah ni adalah untuk diri kita sebelum orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hebatnya dakwah ini, dia menjadi asbab Islam tu ada kesinambungan. Yang kedua, kelebihan dakwah apa? Dakwah adalah lubuk bagi orang yang nak mengaut keuntungan akhirat, keuntungan ukhrawi, pahala. Kita ada macam-macam amalan yang dijanjikan pahala. Solatnya, zikirnya, bacaan Al-Qurannya, sedekahnya, jihadnya, ya. Semua tu berbeza-beza pahalanya, ikut tuntutan. Ikut tuntutan. Ada masa-masa jihad itu lebih afdal. Ada masa-masa haji itu lebih afdal. Ada waktu dan ketika solat itu lebih afdal. Ada ketika berbakti pada orang tua itu lebih afdal. Ikut suasana, ikut tempat, ikut tuntutan. Tapi suatu ibadat yang boleh, istilah kita sebut, yang boleh tapau, yang boleh mengalahkan, boleh mengatasi semua ibadat-ibadat tadi, apa dia? Dakwah kepada Allah SWT. Sebab apa? Dengan sebab kita dakwah, mengajak manusia, kita akan dapat pahala tiap-tiap orang yang mengikut ajakan kita tadi. InsyaAllah. Mungkin Ustaz Khairul Nizam, ahbab yang mengikuti beliau, berapa ramai. Kita mengajar satu kalimah, contohnya kalimah La ilaha illallah. Semua orang mengikut, semua orang mengamalkan. Kita mungkin saya mengajar, contohnya mengajar Al-Quran, seorang baca Al-Quran, dia boleh baca ayatnya dengan baik. Kita mengajar dia mungkin sekali je. Jarang kita mengajar orang sampai khatam 10 kali. Yang khatam 10 kali tu dia punya khatam individu. Kita mengajar sekali je, sebab ramai lagi orang lain yang nak mengaji. Tapi dengan sebab ketika dia pandai baca Al-Quran tadi, dan dia baca sendiri, tiap-tiap kali dia membaca Al-Quran sampailah dia wafat, pahalanya masuk kepada kita. Bayangkan kalau Al-Quran satu huruf menyamai 10 pahala. Itu kalau dia baca dalam keadaan biasa-biasa. Kalau dia baca dalam solat, kali 10. Baca dalam keadaan berwuduk, kali 10 lagi. Mana berganda-ganda lagi. Tengok berapa banyak pahala guru-guru Al-Quran, yang melahirkan orang-orang yang pandai Al-Quran. Selama mana mereka membaca Al-Quran, pahala dapat pada dia. Itulah makna dakwah. Dakwah ni adalah lubuk pahala. Orang yang nak keuntungan ukhrawi banyak-banyak, maka dakwahlah. Kemudian antara kelebihan dakwah lagi ialah apa? Dakwah ini yang akan membangunkan masyarakat menjadi suasana yang lebih baik. Kita hari ini macam-macam pendekatan yang kita bawa, nak bagi masyarakat kita ni elok, harmoni, berakhlak, ada moral. Dia sebenarnya dakwah je. Bila dakwah tu tak berjalan, maka apa? Hilang keberkatan dalam masyarakat. Dan dalam hadis ada menyebutkan, walaupun hadis itu dalam bab fadail, bab fadilat, apa dia? Kata Nabi SAW, idza azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul akhirah. Apabila umat aku ini terlalu mengagungkan dunia, maka akan dicabut, akan ditarik daripada mereka itu apa? Kehebatan akhirat. Dia tidak akan merasa akhirat tu benda yang besar, benda yang penting. Apabila kita ni terlalu mengagungkan dunia, maka akan ditarik kehebatan akhirat. Nuzi'at minha haibatul akhirah. Wa idza tarakat ummati al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umat aku meninggalkan amru bil ma'ruf, mengajak kepada ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, itu dakwah. Amru bil ma'ruf, nahyi 'anil munkar, itu adalah dakwah. Apabila umat aku meninggalkan dakwah, hurimat barakatul wahyi,
akan diharamkan mereka daripada keberkatan wahyu, keberkatan Al-Quran. Hilang. Jadi kita tanya, kenapa hari ni orang pandai baca Quran, Al-Quran dipertandingkan, Al-Quran tu dijadikan konten, Al-Quran tu dijadikan macam-macam. Kan? Tapi hidup kita jauh daripada panduan, daripada hidayah. Hidup kita jadi jauh daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Dakwah buat. Kan? Kalau kita tinggal dakwah, maka akan diharamkan daripada keberkatan wahyu. Itu pentingnya dakwah. Dia bukan sekadar kita menyampaikan ajaran agama saja, tapi kita membimbing masyarakat macam mana akhlak Nabi SAW, macam mana cara hidup yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dakwah ni dikembangkan, dakwah ni kita buat secara bersama, kita gembling tenaga kita, maka akan lahirlah masyarakat yang aman damai, masyarakat hidup yang barakah, masya-Allah. Ada satu perkampungan, ni kawan-kawan saya dah cerita, satu perkampungan, dan saya percaya Ustaz Khairul Nizam yang ada pengalaman ke Hadramaut pun pengalaman yang sama juga. Bila kita masuk ke satu kampung yang mana semua orang dalam kampung tu buat dakwah, daripada sekecil-kecil golongan masyarakat, contoh orang kedai pun buat dakwah juga. Dia meniaga dekat kedai, apa dakwah dia? Dia dakwah dengan amanah dia, kan? Meniaga apa? Meniaga Indomie je, tapi masya-Allah dengan senyumannya, kan? Bagi kita makan sedap-sedap, bagi kita seronok. Itu dakwah dia atas kapasiti dia sebagai seorang peniaga restoran, kan? Orang yang meniaga tepi jalan, meniaga penjajah jalanan. Dakwah cara dia, kan? Contohnya meniaga makanan yang bersih, kemudian dia bersedekah dalam dia menyediakan makanan, dengan senyumannya, dengan bagi salamnya. Setiap orang berdakwah. Satu kampung di Indonesia, Temboro. Temboro ni markas dakwah paling besar di Indonesia lah. Kawan saya pergi, dia kata, bila masuk je kampung tu, bukan masuk dalam markas tu, baru masuk kampung, dia kata seolah berada pada negara lain. Kan bila kita sebut kata negara Indonesia, kita bayangkan suasana tu. Tapi kalau masuk ke Temboro ni, dia suasana lain. Masya Allah, semua perempuan menjaga maruah diri, berjibak elok, ya kan? Yang lakinya semua nampak macam kiai-kiai, ustaz-ustaz. Padahal orang biasa je, orang kampung je, petani je contohnya. Dan mereka hidup mencari rezeki yang halal, makan dengan hasil usaha sendiri, kan? Maknanya aman damai. Kita masuk tu rasa aura dia lain macam. Sama macam orang pergi ke Hadramaut, kan? Saya belum sampai lagi, tapi mohon doa. Memang selain daripada Mekah, Madinah, tempat yang paling teringin nak sampai Hadramaut. Sebab kawan-kawan yang balik cerita sana, Masya Allah, kota sejuta wali. Di mana-mana pun susah nak tengok orang buat maksiat. Kan? Barakah. Alim ulama. Kita duduk di mana-mana pun akan mengingatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama di sana ajar kita supaya sentiasa sangka baik, husnuzan. Memanglah, kan? Kita di sini sebenarnya hidup sama macam tu juga. Tapi kenapa tak ada husnuzan? Tak ada husnuzan. Padahal manusia ni tak lari pada salah, kan? Tapi kita tak dididik macam tu. Ulama-ulama di sana mereka didik masyarakat dengan husnuzan. Siang malam berdakwah tak berhenti, maka dia akan mengubah suasana, akan mengubah persekitaran. Jadi kalau kita hari ini kita nak suasana tu berubah, dakwah tak boleh berhenti. Ya, dakwah mesti kena dilaksanakan secara jama'i, beramai-ramai. Ustaz, saya tak pandai nak dakwah. Ustaz, saya tak pandai ceramah. Dakwah bukan ceramah. Ya, ceramah tu salah satu wasilah jalan untuk dakwah. Dakwah ni adalah menyampaikan apa saja kebaikan, ya, ikut kemampuan kita. Senyum boleh jadi dakwah. Ada orang dengan sebab dia senyum je, orang lain sampai mengucap syahadah masuk Islam. Kan? Dia kata apa? Sertifikat betul lah. Kan? Dia kata dengan senyuman awak tu, awak tak kenal saya pun tak kenal awak. Kan? Dan saya pun tak pernah bagi hadiah pada awak, tapi awak tiba-tiba awak senyum pada saya, dan senyuman tu ikhlas masuk dalam hati saya. Kan? Siapa awak? Saya senyum sebab Nabi saya suruh senyum. Senyum adalah sedekah. Agama kamu ajar macam ni, ya? Masuk Islam dia. Masya Allah. Dengan senyuman je. Kawan-kawan yang duduk dalam jemaah dakwah dan tabligh, mereka kata apa? Kadang-kadang
kita tanpa perlu kita mengajak orang pun, hanya kita menjaga tingkah laku diri kita. Contoh, seumpama kita menjaga kebersihan, menjaga perwatakan, orang tengok boleh jadi asbab dakwah. Boleh jadi asbab dakwah. InsyaAllah orang terpikat tengok, Masya Allah indahnya Islam ni, bagusnya. Jadi orang tertarik, akhirnya masuk Islam. Bila dia masuk Islam, segala amalan dia, zikir dia, solat dia, puasa dia, semua masuk dalam akaun kita. Padahal kita tadi buat apa? Kita hanya senyum je. Kita hanya, contohnya, menjaga kebersihan diri. Itu je. Itu lebih kelebihan dakwah. Sangat hebat. Cuma, bila berada atas jalan Nabi SAW, atas jalan dakwah ni, ini perkara yang paling dibenci oleh syaitan. Syaitan paling tak suka. Syaitan kata, kamu boleh buat apa saja. Kamu nak solat banyak-banyak pun tak ada masalah. Kamu nak duduk majlis ilmu banyak-banyak pun tak ada masalah. Tapi jangan kamu ajak orang buat baik. Dia paling tak suka. Sebab apa? Selama mana adanya dakwah, ada ajakan tadi tu, maka Islam ni dia takkan berhenti. Jadi syaitan, kerja dia tak berhenti. Dia semakin hari semakin penat. Lagi ada dakwah, lagi penat dia. Jadi syaitan akan menghalang kita dengan apa saja cara supaya kita tak teruskan dakwah. Maka kita kena kalahkan syaitan itu, dengan cara apa? Jangan henti usaha dakwah. Hatta di kalangan ulama-ulama dulu, walaupun mereka duduk di atas katil, lumpuh pun masih berdakwah lagi. Masih berdakwah lagi. Dakwah macam mana? Ada satu orang, ini kata guru kami, seorang ustaz, seorang tok guru. Di tempat kita di Malaysia ni, Tuan Guru Ustaz Muhammad, beliau mengasaskan pusat pengajian di Hulu Selangor, Darul Atiq. Apa nama Tuan Guru tu? Saya tak ingat. Ustaz Muhammad. Cuba cerita dia, Tok Guru ni dulu zaman dulu, bukan zaman ada TikTok, bukan zaman ada Facebook, bukan ada WhatsApp, tak ada. Ayah kepada Ustaz Ahmad Rizam, ayah kepada beliau, Tuan Guru Ghazali Hasbullah. Tuan Guru Ghazali Hasbullah, kalau saya tak salah. Jadi beliau ni duduk di Hulu Selangor, di Kuala Baru, tapi orang ambil mengajar sampai ke Kedah, orang ambil mengajar sampai ke Bangi. Zaman dulu kalau nak Tok Guru datang mengajar tempat kita kena jemput Tok Guru. Bukan Tok Guru datang sendiri. Jadi kalau kita nak, kita kena pergi jemput. Jauh tu zaman dulu. Jemput datang. Dan ketika Tok Guru datang mengajar, ada salah satu tempat yang diceritakan di Bangi. Kawasan Bangi ni memang kawasan orang elit lah. Kawasan orang pensyarah-pensyarah, orang cerdik pandai. Jadi biasanya kalau orang lain datang mengajar, orang-orang yang ada kedudukan ni, dia tak berapa nak dengar sangat. Sebab dia kata, benda ni benda fardu ain, benda yang maksudnya kami dah tahu. Biasa macam tu. Saya pun pengalaman kalau kita pergi kuliah di mana-mana tempat yang ada orang elit, mereka akan duduk tepi-tepi dinding, duduk belakang tiang. Dia tak bagi attention sangat. Sebab mereka tahu benda tu. Tapi bila Tok Guru ni datang, semua orang duduk di depan, semua orang dengar. Dia macam Ustaz Ahmad Rizam kan, bila dia bercakap, kita rasa macam masuk dalam hati, nak menangis. Jadi satu orang tanya daripada Tok Guru ni tadi, Tok Guru, apa yang Tok Guru sebut ni sama macam ustaz-ustaz lain datang ceramah, sama macam Tok Guru lain datang ceramah. Tapi kenapa ya, bila Tok Guru sebut, bila ustaz sebut, benda tu masuk dalam hati kami. Tak macam yang ustaz-ustaz lain sebut. Dia seolah macam masuk dengan kanan, keluar dengan kiri, macam tu. Kata dia apa? Kata Tok Guru almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah, dia kata, yang kamu nampak usaha saya sekarang, tapi kerja saya tak terhenti di sini. Tiap-tiap kali saya balik kuliah ni, dia cerita sebab orang tanya lah, bukan dia bangga-bangga kan. Orang tanya apa rahsia. Kata dia, tiap-tiap kali saya balik kuliah kan, apa yang saya ajak kamu tadi tu, saya akan sambung balik, iaitu saya akan doa minta kepada Allah, ya Allah, kalau ada salah silap saya dalam saya menyampaikan, jangan jadi itu halangan kepada orang lain dapat hidayah kan. Kadang-kadang orang lain tak dapat hidayah bukan sebab apa, sebab kita tu ada halangan, kita tu ada contohnya tak ikhlas ke, nak pujian ke apa ke. Ya Allah, jangan jadikan itu sebab orang lain tak dapat hidayah. Ya Allah, hari ni aku pergi mengajar di sekian-sekian tempat, jadikanlah ia asbab mereka semua jadi orang baik, jadikanlah anak-anak mereka jadi orang yang soleh. Maksudnya apa? Dia bangun malam,
berdoa minta kepada Allah supaya dakwah dia tadi tu sampai. Seruan dia tadi tu berkesan. Itu dakwah, Masya Allah. Passion, orang panggil passion. Jadi, oleh kerana sebahagian tok-tok guru dah tak ada keupayaan nak pergi berdakwah. Mereka dah tak boleh keluar rumah nak pergi berjumpa masyarakat. Tapi, doa mereka kepada Allah tak pernah berhenti. Munajat mereka kepada Allah tak pernah berhenti. Itu juga dakwah. Jadi, pendek kata apa? Setiap orang di kalangan kita mampu untuk buat dakwah. Walaupun dengan hati dia. Kan Nabi kita sebut dalam hadis, ini juga maksud daripada dakwah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kan barang siapa di kalangan kamu yang melihat satu perkara mungkar, maka dia kena cegah dengan tangan. Itu juga dakwah sebenarnya, kan? Nahyi 'anil munkar. Kalau dia tak mampu dengan tangan, dengan kuasa, maka dengan mulut, dengan dia menasihati. Kalau tak mampu dengan mulut, maka dengan hati. Itu hati. Maksudnya kita berdakwah dengan hati. Iaitu kita tak suka kepada kemaksiatan itu, kita tak suka kepada kemungkaran itu. Kenapa? Redha dengan kemungkaran, suka dan merasa senang dengan kemungkaran, dikira kemungkaran juga. Ar-ridha bil maksiyati maksiyah. Orang yang redha dengan maksiat, dia pun dikira orang buat maksiat. Ar-ridha bil kufri kufrun. Orang yang redha dengan kekufuran, maka dia pun dikira kufur juga. Maka itulah makna kepada perkataan yang kita sebut pada malam ni, itu dakwah. Masya Allah. Ya. Sebenarnya kalau para ulama menguraikan tentang makna dakwah ni, dia sangat luas dan tak habis cerita dia. Tapi oleh kerana atas kapasiti kami pada malam ni yang terhad, setakat itu sajalah yang dapat disampaikan. Kesimpulan dia ialah apa? Kita tak boleh berhenti daripada usaha dakwah ni. Bahkan jadi satu kemuliaan kepada kita dengan melaksanakan dakwah. Kita sedang melakukan tugasnya para anbiya, sedang melakukan tugas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kan? Dalam banyak-banyak sunnah Nabi, sunnah yang paling besar sekali ialah sunnah dakwah. Ya? Dalam banyak-banyak sunnah Nabi, kita tak boleh pelekehkan sunnah, atau walaupun sekecil-kecil sunnah. Contohnya sunnah kita senyum ke, sunnah kita bersugi ke, kecil je sebenarnya, tapi dia ada impact yang besar. Apatah lagi sunnah Nabi yang paling utama yang Nabi sebut, aku diutuskan untuk tujuan ini, iaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita semua ni diberikan kesempatan dan peluang untuk mengikut jejak langkah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, berdakwah atas kapasiti dan kemampuan kita masing-masing. Yang paling penting, tujuan dia adalah tak lain tak bukan demi untuk melihat agama ini tersebar seperti mana wawasan Nabi SAW. Tak nak ada seorang pun umat dia di atas muka bumi ini yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Itu wawasan Nabi SAW, kan? Wawasan Nabi jauh, walaupun Nabi hidupnya terhad 63 tahun, tapi disebabkan oleh wawasan dan pemikiran yang macam tu, maka orang lain sambung lagi usaha dakwah Nabi sampai sekarang. Ya, tidak ada satu inci pun di muka bumi ini melainkan Islam sampai dekat sana. Ya? Wallahu a'lam. Terima kasih banyak pada Fadil Ustaz Khairul Nizam dan kepada para ahbab, dan didoakan usaha dakwah yang dijalankan ini diberkati dan menjadi asbab orang ramai dapat manfaat mengenal kepada Nabi SAW, mengenal kepada agama Islam, dan insyaAllah hidup kita menjadi aman, sentosa, sejahtera, berkat. Anak cucu kita pun semua berkat insyaAllah selama mana kita berada di atas jalan ini. Mudah-mudahan kita semua istiqamah, dan saya mohon ampun dan maaf segala kekurangan semua pihak saya lah. Yang baik semua daripada Allah SWT. Ada rezeki di lain kesempatan kita bertemu lagi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada bahagia Ustaz Khairul Nizam. Tafadhal mashkura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, pengisian yang luar biasa Ustaz. Masya Allah. Dalam keadaan kita memahami bahawasanya bila menyebut tentang kalimah dakwah, terkadang sebahagian manusia ini merasakan macam suatu bebanan, rasa macam suatu benda tu macam besar sangat dan hanya boleh disampaikan ataupun dilakukan oleh mereka yang bergelar ustaz, ustazah ataupun tuan guru. Walhal yang macam Ustaz sebut sebentar tadi, dakwah ini adalah atas kapasiti masing-masing dan
pada posisi masing-masing. Ha, jadi daripada yang kita faham pada malam hari ini, bahawasanya setiap daripada kita ni adalah bergelar sebagai umat yang boleh untuk menyambung kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu berkenaan dengan hadis balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Dan yang macam Ustaz sebut sebentar tadi ni, bahawasanya Nabi ini adalah seorang insan yang sangat sayang pada umatnya, yang tak pernah putus-putus dalam berdakwah, tak pernah terfikir satu saat pun untuk berhenti dakwah. Sehingga kan kalau Nabi itu penat sangat, tapi disebabkan nak sangat supaya umatnya itu semua masuk syurga Allah Ta'ala, Nabi sanggup tak tidur, Nabi sanggup kena maki, caci, berdarah sana sini, berperang dan sebagainya, itu semata-mata supaya umat kita ni mendapat hasil daripada dakwah yang Nabi kita bawa. Jadi kita terima kasih kepada guru kita Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Megat atas perkongsian beliau. Saya sangat suka dengan perkongsian Ustaz tentang kisah-kisah, menyebabkan penyampaiannya nampak lebih santai. Barakallah. Orang tak nampak macam dakwah ni macam alamak, apa aku kena buat nanti. Jadi bila cerita-cerita begitu menyebabkan kita akan boleh baca, rupa-rupanya setiap daripada kita ni boleh menyampaikan dakwah dengan cara masing-masing. Kalau tuan guru dengan cara tuan guru, kalau orang yang berilmu dengan cara berilmu, orang yang berniaga pun boleh berdakwah tadi kan, macam Ustaz cerita tadi tu orang berniaga sama macam Ustaz macam kami di Tarim Hantaran Maut. Mereka yang berniaga ni kadang-kadang bila customer pelanggan tak datang, mereka baca Quran. Allah. Betul. Kita nampak Quran kecil tu, kita Ya. ngaji. Kita yang orang kata kita talibul ilmi ni pun tak mengaji. Allah. Mereka ni mengaji. Lepas tu mereka punya, kalau barang tak ada pada mereka ni, pernah kita pergi kedai tu, dia kan sebelah je kan. Ya. Banyak toko-toko kan. Lepas tu bila kita pergi sini tak ada, dia akan ni tak apa, saya tak ada, dekat sana ada. Pergi sana. Dia punya tu cara dakwah. Masya Tak Allah. dengki satu sama lain. Cuma kalau kat Malaysia kita ni, kalau kita tak ada, nanti kita tanya dia, dekat mana lagi yang kedai yang ada? Mungkin dia tahu, tapi mungkin dia tak bagi tahu. Kita bukanlah seuzon dengan penyakit Ya. Malaysia ni, macam teruk sangat orang Malaysia kita, bukan? Kita nak beritahu bahawasanya setiap orang tu ada bahagian masing-masing dalam berdakwah. Hatta kadang-kadang pernah Ustaz satu cerita tu, ada budak kecil ni ditegur kepada kakak ni. Satu orang kakak ni singgah RNR, dia tak pakai tudung. Dia tak pakai tudung, dan dia pakai seluar agak ketat. Lepas tu, tapi dia masuk surau nak semayang. Jadi budak perempuan ni bila dalam surau tu, uh, ni yang ceritanya orang apa namanya, yang keluarga saya yang duduk kat dalam tu lah. Dan jadi bila dia masuk surau, budak perempuan tu perhati je dia. Budak perempuan tu perhati dia. Dia pakai telekung nak semayang. Dia pakai telekung nak semayang. Lepas dah selesai semayang tu, dia buka telekung dia, simpan balik, dia free hair balik lah. Jadi budak ni tanya, akak, kenapa akak semayang tak dia pakai tutup tudung? Lepas tu akak tu menjawab, apa namanya, yalah sebab semayang kalau tak pakai tudung tak salah semayang. Tak salah semayang. Lepas tu budak perempuan tanya dia, kalau macam tu kenapa akak buka tudung? Kenapa tak terus pakai tudung? Jadi budak tu pun boleh Ya. ada satu medan dalam Itu pendakwah juga. jadi pendakwa juga, walaupun dia budak-budak kecil saja. Haji, soalan tu tak tahulah sentap tidak tak pada kan lah. Cuma nak beritahu bahawasanya setiap daripada kita boleh, dan kita harap daripada perkongsian daripada Imam Muda Megat malam hari ini, satu titik tolak daripada kita bahawasanya Nabi kita dah berkorban sangat banyak untuk umat ini selamat daripada api neraka Allah Ta'ala. Maka janganlah sampai pengorbanan Nabi itu terputus pada generasi kita. Jangan sampai apa yang Nabi dah korbankan. Nabi korban darah, tuan-tuan. Nabi korban masa, Nabi korban kepenatan, Nabi korban segala-galanya. Nabi korban tinggalkan isteri-isterinya, dan semuanya Nabi tinggalkan semata-mata umat ini selamat daripada api neraka Allah Ta'ala. Maka kita walaupun dah berpisah daripada Nabi, kita nak timbulkan rasa cinta Nabi kita ni dalam diri kita ni dengan kita menyambung dakwah Nabi ni
sampailah kita mati, supaya satu masa kalau Allah mempertemukan kita, dan moga-moga dipertemukan nanti di padang mahsyar, Amin. hadap dengan Nabi kita kan, dan kalau Nabi kita tanya apa yang kau buat ketika hidupmu dengan dakwah yang aku bawa dan aku tengahkan kepada engkau, maka kita cuba untuk jawab dengan usaha dakwah kecil kita ni. Moga-moga Nabi bangga dengan jawapan kita dan kita pun tak rasa malu bertemu dengan Nabi kita. Moga-moga setiap daripada kita ini menjadi bahagian daripada dakwah yang Nabi harapkan, insya-Allah. Dan kita doa pada Allah Taala, moga Allah Taala berikan umur yang panjang kepada imam muda kita. Amin ya Rabb. Allah berikan sihat wal afiat kepada guru kita. Allah permudahkan usaha dakwah beliau, dan moga-moga setiap daripada kita yang hadir ni ada dalam doa beliau. Jadi malam ni kita dipertemukan, moga-moga Ustaz Imam Muda Megat tak lupakan kita. Moga-moga keberkatan buat beliau. Allah Taala berikan beliau anak yang soleh solehah. Umat banyak mendapat manfaat daripada beliau, kata-kata beliau, akhlak beliau, dan moga-moga beliau menjadi asbab terbuka pintu kebaikan, tertutup segala pintu-pintu keburukan, dan moga-moga Ustaz kita Imam Muda Megat menjadi penyejuk mata baginda Nabi SAW. Dan kita mohon juga untuk Imam Muda dan Ustaz kita, doakan kami juga, moga-moga kami menjadi bahagian daripada mendapat semangat macam Ustaz menyampaikan dakwah Allah barik fiik. ini. Moga keberkatan itu sampai pada kami juga, insya-Allah taala. Dan kami sebenarnya pihak Ar-Rasyid mohon maaf kepada Ustaz atas kekurangan malam hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala pertemukan lagi Ustaz pada pertemuan yang akan datang. Amin. Amin. Kita beri laluan kepada guru kita untuk undur diri dan kerahatan. Moga-moga bertemu lagi Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Astaghfirukum. Assalamualaikum.